Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mulia kepada Tuan Imam Khatib Bilal dan juga ahli jawatan kuasa dan masjid di Kampung Jabat, dan kepada Tuan Ebe Tok Meneh Pucuai Poroso dan juga bekas Tuan Ebe, dan kepada Cikgu Tadika, pemuda-pemudi, kaum ibu dan bapa, dan tak lupa kepada hadirin dan hadirat yang hadir pada malam ini sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, dan banyak kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Ta'ala dah izin kepada kita dapat boleh sama-sama kita ikuti majlis ceramah agama pada malam ni, yang mana dan kita sudah buat dah 2 hari dah semalam lagi dah, iaitu babozu kita sudah mari dah semalam, kemudian pada hari ni pula. Jadi alhamdulillah hari ni Allah Ta'ala izin dan kepada kita dengan cuacanya begitu dah molek pada malam ni, dan pula kita duduk dalam satu majlis, dan majlis belajar, majlis menuntut ilmu, dan majlis ceramah agama. Tapi sayalah kalau sekiranya dan kita niat diri kita saning tu nak mari belajar, nak mari mengaji, nak mari dengar ceramah agama. Dan tapi kalulah kita saning tu dan nak kata duduk dalam majlis ke luar majlis, bermaknanya kita sendirilah yang kita kita fikir, kerana dalam majlis menuntut ilmu ni kalau ibu bapa tahu, maka kita sayalah. Kalau ibu bapa kita yang ada pada malam ni di sini dan juga di mana tempat saja, kalau tahu kelebihan orang mari menuntut ilmu, mari belajar, tak ada ke menuntut ilmu yang ada banyak cara. Dan salah satunya kita pergi mengaji pondok, kita mari belajar di masjid, kita mengaji di sekolah, kita mengaji di jamiah, kita mengaji tempat orang ceramah agama, kita mengaji di mana tempat saja yang dikatakan majlis menuntut ilmu, seolah kalaulah kita duduk dalam majlis tu, seolah kita duduk dalam masa yang Allah Subhanahu wa ta'ala duk apung dosa kita. Kemudian kalau kita kata Allah Ta'ala nak apung dosa kita ni, terah kita cuba nilai tengok, sepatut ke tak tempat yang kita duduk ni Allah Ta'ala nak apung dosa kita? Kerana sabda Nabi SAW, Nabi kata manin taqala, siapa dia pindah, siapa dia berjakah kaki dia tu baik pada rumah dia, tu baik sana tu baik gimana, liyata'allama ilman, dia tu baik pada rumah dia saning tu nak pergi belajar, nak pergi mengaji, nak pergi menuntut ilmu. Kita tu baik pada rumah kita niat dah. Hari ni dah puak ahli kampung kita mesorak bukan benda baru, bulan-bulan dah kita mesorak ahli kampung kata nak ada majlis ceramah agama 2 hari. Dah pada tempat 17, tempat 18. Tu email pun istihar pula kepada ahli kampung, kaum ibu dan bapa. Pada tanggal 17, 18 kita ada majlis ceramah agama di masjid kita. Kita niat siap dah.
Kalau tepat 17, 18 ni tak ada keuzur apa, tak ada apa masalah, insya-Allah taala aku nak pergi orang tempat majlis, orang ceramah di masjid. Letak hati siapa? Nak pergi apa? Kita tu baik nak pergi di masjid saning tu supaya kita nak pergi dengar orang ceramah agama, dan kita niat kata nak pergi dengar orang nasihat masalah bab agama, kita nak pergi belajar, kita nak pergi mengaji, kita nak pergi tambah semangat kita lagi dalam agama, kita nak hapus kejahilan yang mana ada pada diri kita. Hok mana kita tak tahu, kita nak tahu, dan kita tahu dah kita nak beramal dengan ilmu kita. Jadi kita niat kita, keikhlasan kita tu baik nak pergi belajar, nak pergi mengaji. Kalau gitu Nabi kata manin taqala liyata'allama ilman. Siapa dia pindah, siapa yang berjakah tu baik pada rumah dia nak pergi belajar, nak pergi mengaji. Apakah balasan yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi pada kita? Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah Subhanahu wa taala ya ampun dosa-dosa kita yang telah lepas. Ini besar kelebihan. Dan kelebihan bagi kita kami ibu dan bapa. Kalau kita tahu kelebihan ini kita sayang. Kita nak duduk dalam majlis ilmu, kita nak pergi mengaji, kita nak pergi belajar. Dan hari mana seperti tu email istihad saat ni, sebelum daripada nak buka majlis kita saat ni, atau email kita istihadah di masjid kita ada majlis mengaji minggu setiap malam Rabu. Ada tu guru, ada baba mengajar di masjid. Hari Ahad pula ada pelusung mengajar muallaf. Jadi kami ibu dan bapa, kita ni tak dapat tidak. Dan kita seolah panggil umur yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni berapa dah? Umur kita tidak kita hitung, kita kira. Sebelum daripada saya nak berkecek tentang masalah berhijrah pada malam ni, dan sebagai nak mukaddimah, dan nak sambung lagi ayat yang terimeh kita tadi royak. Dan bahawasanya di sini kita ada majlis belajar, majlis mengaji. Nawi kita mari mengaji. Sebab terimeh ni, dia tanggungjawab dia ni, kita kena mana kena istirahat, kena royak, kena ajak, kena mengajar kepada orang di kampung. Panggil tok guru mari mengajar di masjid. Kerana ibadat kita Allah Ta'ala nak terima. Setiap ibadat tak dapat tidak dengan melalui kita kena belajar, kita kena mengaji. Kita nak semaya, kita nak wis sempurna. Semaya kita nak wis menyolat, nak wis comel. Semaya kita nak wis Allah Ta'ala terima. Maka tak dapat tidak kita kena belajar, kita kena mengaji. Kita kena tahu rukun semaya, kita kena tahu bak cuci, bak adah semua, apa semua bersakup pada semaya kita kena tahu. Kalulah kita pergi buat dengan buta tuli, kita pergi buat sana itu dengan kita panggil seolah panggil kita kenal semaya ni semenjak daripada budak kecil lagi. Kita beranak mari orang tua kita ni Islam dah. Kita pun mengucap 2 kalimah syahadat masa mana kita Islam asal dah mari. Lepas tu pergi belajar mengaji tadika, tengok orang tu semaya lagu takbir, rokok, apa sujud. Mana kita tengok, kita reti, kita buat kerana kita wajib budak. Tapi kita tak tahu kata manakah rukun semaya. Rukun semaya ada berapa? Belum pada semaya kita kena reti pula. Cara kita nak ambil semaya, nak ada apa semua tu. Rukun semaya hok mana? Syarat nak sah semaya hok mana? Rukun semaya pula ada berapa? Jadi kalulah kita nak beza tak leh, kita nak royak tak leh, kita tak tahu kata mana rukun, mana syarat, maka di manakah amalan kita saat nak gantung di mana? Adakah amalan kita saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Patut tu imam istihad pula. Kita ni kena mari belajar, kena mari mengaji. Setiap malam Rabu ada mengajar. Tapi kita tagih juga. Bermakna kita rasa kata diri kita ni ada ilmu dah. Kita rasa sebab tagih sebab apa? Sebab kalau tagih bermakna kita tahu dah. Tapi amalan kita wak tak kena. Ahoning hok kita takut. Amalan kita wak tak kena tapi kita tagih mengaji pula. Lalu tu kami ibu dan bapa yang saya hormati sekalian, dengan tahun baru hijrah,
dengan tahun baru hijrah ning marilah sama-sama kita pakak muhasabah. Marilah sama-sama kita pakak renung dan kita pakak cek diri kita masing-masing. Cuba kita fikir, tengok, kaji semula. Kita ni umur berapa dah? Umur sebanyak mana dah? Kalau kata hodok le paden ning lega le, kalau tengok budak tu tak ramai sangat, golek-golek ke 40, 50, 60. Kalau siapa umur 60 dah, ni golek dah umur. Nabi kata a'maru ummati bainas sittin ila sab'in. Nabi kata golek umur umat nabiku. Nabi kata golek umur umat nabi ni di antara 60 sampai 70. Setara tu apa? Nabi kata dia golek umur umat nabi dia ni, nabiku ni kata umur umatku ni di antara 60 sampai 70. Pak kalau 60 sampai 70 kau, kita kira umur kita berapa dah? Kalau 50, ni kira pada golek. Maknanya umur kita nak tak boleh setakat setara mana. Apabila siapa masuk, maka malaikat Israel dia akan ambil nyawa selalu dah. Apabila siapa masuk, maka malaikat Israel akan ambil nyawa. Tak ada kira tua, tak ada kira muda, tak ada kira kaya, tak ada kira miskin, tak ada kira apa saja. Siapa masuk, malaikat Israel ambil nyawa. Apabila malaikat ambil nyawa ni sekadar mana amalan yang kita ada, maka sekadar itulah kita akan bawa amalan kita pergi jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekadar mana amalan yang kita ada, maka sekadar tu apa? Sekadar tu. Lepas tu amalan kita pula, orang pergi hantar kita kubur siap, sudah mati orang istihar dalam masjid tu, imam istihar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu imam istihar kata telah kembali ke rahmatillahi taala fulan bin fulan. Royak orang kampung kata sudah mati dah, sianu bin sianu. Pak kita bakal pergi menawak lah. Semua saat ni tu dia tak nak buat apa dah, habis dah. Pitu tahu apa ni, uti taubat sudah katuk dah, dia nak taubat tak boleh dah, nak semaya tak boleh dah, nak puasa tak boleh dah, semua katuk belaka tak boleh buat dah. Hosi mati saat ni, habis. Masa untuk dia nak buat ibadat tak ada, masa untuk dia bertaubat kepada Allah Taala tak ada, habis, katuk habis. Apabila habis masa siap dah, sekadar 2, 3, 4 je tu imam pun kira masa nak semaya pukul berapa, orang warah dah jauh pakak mari tengok menawak apa orang kapur, pakak mari menawak, mari tengok dah sekadar baca Quran hadiah guru hadiah sekadar tu. Sudah siap belaka buat upacara, siap pergi semaya masjid, sudah semaya masjid. Kita pakak hantar mayat pergi kubur. Sudah hantar pergi kubur. Nabi kata apabila mati seorang, maka akan turutlah mayat pergi 3 perkara. Keluarga dia, pakak gata keluarga. Harta dia, ada kereta, ada pok, orang pakak muat mayat gata dia. Lepas tu yang 3 amalan dia. 3 jenis ni gata kubur. Sudah hantar siap taruh kita, siap kamu, siap belaka. Keluarga dia kelih habis. Anak dia kelih habis, adik-beradik dia kelih habis, orang warah dia kelih habis, saing dia kelih habis, kelih belaka. Harta dia, kereta dia, gata dia kubur pun kelih habis. Semua kelih belaka. Hodok sekali dengan dia ialah amalan dia, hodok tetap dengan dia. Sekadar mana amalan yang dia ada, sekadar tu lah. Apabila orang kelih belaka dah, apa siap dah, mari pula malaikat muka dan nakir kerja dia kena soal tanya kita dalam kubur. Semua kelip belaka dah, kerja malaikat mari pula. Malaikat muka nakir masuk dalam kubur tanya kita, man rabbuka? Ni kerja dia dah. Siapa dia Tuhanmu? Pak iu apa? Apabila malaikat dia tanya man rabbuka, siapa dia Tuhanmu? Semua mulut tak nak jawab. Apa tak nak jawab habis dah. Tubuh kita tak nak jawab belaka dah. Pak kita yakin kedak kata roh. Kita nak jawab. Setelah malaikat muka nakir tanya man rabbuka, siapa dia Tuhanmu? Pak kita yakin kedak kata roh kita nak jawab kata Allahu Rabbi, Allah lah Tuhanku. Kita yakin kedak kata roh kita nak jawab kata Allah lah Tuhanku.
Sedangkan masa hidup di atas dunia, kita tak ada turut perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan masa di atas dunia, kita tak ada mengaji bab akidah, bab ketuhanan. Kita tak ada mengaji sifat 20. Kita tak kenal Tuhan. Lepas tu roh kita nak jawab ke tak kata Allahu Rabbi. Kita yakin ke tak? Sebab masa hidup di atas dunia, kita tak ada beriman betul-betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Honi kena kita soal tanya. Kita kena muhasabah. Kita kena tanya, cek diri kita dulu sebelum daripada kita kena tanya dalam kubur. Kita kena soal tanya dulu masa hidup yang ada sikit lagi umur kita ni. Yang Allah Subhanahu wa taala sayang lagi kita. Tuhan wi masa lagi sikit untuk kita fikir. Sikit lagi Tuhan wi masa kita untuk kita muhasabah. Masa sikit lagi yang Allah Taala bagi peluang kepada kita untuk bertaubat kepada Allah. Sebab kita manusia ni bapa, kita manusia tak sunyi daripada salah dan silap. Kita ni berdosa. Kita manusia ni berdosa. Tak ada manusia di atas muka bumi yang tak ada dosa langsung, tak ada. Melainkan Nabi Muhammad kita sore je yang maksum, yang tak berdosa. Lain daripada tu kita berdosa belaka. Kita bersalah dengan Allah Ta'ala. Banyak kita buat maksiat dengan Allah. Banyak kita berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi pengoyak kata semua anak Adam ni berdosa bersalah. Mana? Nabi kata kullu bni Adam khata'un. Tiap-tiap anak Adam ni Nabi kata berdosa belaka. Tiap-tiap cucu anak Adam Nabi kata bersalah belaka. Kita ni berdosa. Cuma dosa kita sikit ataupun banyak. Tapi Nabi kata pula wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berdosa ialah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tu lah bapa, masa yang ada lagi yang Allah Ta'ala wi peluang kepada kita lagi. Dengan munasabah tahun baru hijrah, kita pakat cek dan kita pakat renung dan kita pakat muhasabah. Hak umur mari 40-50 tahun dah mari sampai hari ni. Dah setara mana dah amal ibadat kita, semaya kita, puasa kita, belajar kita, apa infak kita, nafkah kita, apa semua kebajikan kita, khairat jariah kita, setara mana dah kita boleh fikir sendiri. Lepas tu pandai kedak setara ni untuk kita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ni, pandai kedak dengan kita saning tu dan nak bawa amal kita bekal nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Lalu tu kau ibu dan bapa, kita kena fikir dan kita muhasabah dan kita kena menambah lagi ibadat kita. Lalu tu apabila soalan saning muka nak kita tanya, man rabbuka, siapa dia Tuhanmu? Wah, kita nak yakin kedak kata roh kita. Mulut tak boleh jawab dah. Roh kita jawab. Kalulah orang tu saat itu dia beriman dengan Allah, masa dia hidup saat itu dia buat amal soleh, belajar, mengaji, apa akidah dia sebenar molek, maka roh boleh jawab kata Allahu Rabbi. Lepas tu dia tanya pula, wa man nabiyuka, dan siapa dia nabimu? Malaikat dia tanya siapa dia nabimu. Wah, kita yakin kedak bapa. Kita yakin kedak kata roh kita nak jawab kata Nabi Muhammad adalah nabiku. Kita yakin kedak kata roh kita nak jawab kata Nabi Muhammad adalah nabiku. Sedangkan masa hidup di atas dunia kita tak ada turut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan masa hidup di atas dunia kita tak nak selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semasa hidup di atas dunia kita tak nak kasih dan cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak kita nak yakin kedak kata roh kita nak jawab kata Nabi Muhammad adalah nabiku.
Dia tanya pula malaikat lepas tu. Tanya pula, wa ma imamuka, dan apakah imamu? Pas kita nak royak apa dia yakin ke tak? Kata roh kita nak jawab kata Al-Quran. Sedangkan masa hidup di atas dunia ni kita tak pernah baca Quran. Kita tak pernah dah buka baca Quran. Kita tak pernah dah amal dengan Quran. Pada dia tanya pula malaikat, apa dia kiblatmu? Malaikat tanya, gapo dia kiblatmu? Pas kita nak yakin ke tak, kata roh nak jawab kata Kaabah adalah kiblat bagiku. Sedangkan masa hidup di atas dunia ni kita tak biasa dah semaya menghadap kiblat. Semaya ratik dak ratik. Kalau kata maaf pun kadang-kadang gi ratik, kadang-kadang dak. Semaya tu kita buat lengah-lengah. Duk tepi masjid dah pun tak ada berasa nak mari masjid lagi. Dengar orang bedah pun kita tak ada rasa kata nak pergi masjid lagi. Padahal ni apa? Kalau kita hidup di atas dunia ni, kalulah kita saning ni tak semaya. Kita ni orang aku kata orang Islam tapi kita tak semaya. Apabila seorang dia tak semaya ni bapa, tak ada dah, tak nak hok kata dia nak kata dia molek dia berjuruh ni tak ada. Sebab apa dia? Sebab apabila orang tu tak semaya ni, amalan lain pun Allah Taala tak terima. Kalau dia tak semaya, so amalan lain Allah Taala tak terima. Allah Taala tak terima. Lepas tu kalau kita tengok sesok orang tinggal semaya, Allah bapa. Orang tak semaya ni Allah, dia mati esok ni ulang. Dah hobekan sekali duk patu duk apa dia ni Allah. Banyak kalau tengok kisah, tengok cerita yang berlaku bagi orang tak semaya ni. Orang tak semaya ni banyak hadis-hadis Nabi royak. Ada satu riwayat apabila seorang mati ni, nak seorang mati, sahabat cara mayat apa siap apa. Lepas tu dia cara mayat siap nak pergi semaya. Siapa masa semaya pergi semaya dalam masjid. Ambil mayat saning kita tak musung kita di masjid saning. Abu Bakar jadi tok imam. Apabila Abu Bakar jadi tok imam nak semaya saning tu, mayat orang kata nak semaya, orang nak semaya atas dia berkocok gerugak berkocok mayat. Berkocok mayat gelepah. Ni dalam riwayat, satu riwayat. Gelepah mayat sana, orang nak semaya takutlah. Muka duk gerugak duk gelepah mayat ni. Maka bakal suruh buka tengok gapo dia. Buka mayat tengok ular duduk patuk duk belik tekak dia. Duk belik tekak dia. Duk pulah belik tekak dia sana itu demo ni pun nak kata ular. Bo nak kata ular sana itu dah selalu puah. Ular mari nak patuk demo ni. Hei manusia, ular kata, mu main nak kata aku apa? Mu mari nak seksa aku apa? Sedangkan aku mari seksa, mari nak terbelik seorang mayat ni, seorang jenazah ni kerana orang ni dia salah. Aku mari kerana Allah Ta'ala utus so mari dia. Dia ada kesalahan. Semasa dia hidup di atas dunia, dia tinggal 3 perkara ni. Semasa dia hidup di atas dunia, dia tinggal, dia tak ada buat 3 perkara ni. Mana 3 perkara apa? Satu, apabila dia dengar suara orang bel di masjid, dia tak gaduh nak pergi semaya di masjid. Apabila sampai waktu, dia tak gaduh nak semaya. Dia buat main-main dengan semaya. Dia buat lengah-lengah dengan semaya. Maka inilah aku kena mari seksa dia, mari apa ni, mari belik mak ia ni. Mari patuk mayat. Satu apa? Lepas tu yang kedua pula ulah kata sebab aku kena mari seksa dia ni kerana dia tak keluarkan zakat. Apabila zakat dia cukup nisak, dia tak keluar zakat.
Lepas tu di hari ni wapa Allah, kita ni banyak duit. Kita ni banyak harta. Zakat fitrah golek pada kita ni tak ada lah siapa dia yang tinggal zakat fitrah. Zakat fitrah golek kita pakat keluar belaka. Tapi yang jadi masalah zakat harta. Zakat harta ya banyak pula, ya ada zakat harta, zakat emas, zakat berniaga, zakat duit si pene, zakat buah, zakat menate, apa semua ni. Pak kita zakat-zakat yang ada lain pada tu, golek-golek pada rumah kita zakat berniaga. Orang berniaga tu, apabila siapa nisak, siapa hol dia, dan nisak dia ni hol dia setahun. Kita mula berniaga pada pasal mahar. Siapa mahar depan misalnya cukup setahun. Setahun kita kena hisap tengok. Modal kita banyak mana, duit yang ada dalam sorak banyak mana, hutang duk di orang banyak mana. Berapa semua mari ada sebanyak 200,000 misalnya. Apabila siapa 200,000 ya lebih dah. Nisak dia kita kira mah 5 kuk cukne. Jadi nisak zakat ni kita kena kira tengok tahun ni harga mah masa tahun tu, masa hari tu. Misalnya sekarang ni 30,000 kita kata, mah 5 kok cun duk lebih kurang 170,000. Apabila cukup setahun, harta apa ni barang-barang berniaga kita ada oleh kedai banyak mana beripa habis semua tu baik 150,000. Buka sorak duit ada 20,000, 107. Lepas tu hutang dia monong ada 10,000. Hutang dia orang ni ada 10,000. Hutang hodok demo pun kena kira juga. Tu baik 190,000. Kalau 190,000 bermaknanya cukup nisak dia. Sebab nisak dia 170. Kira 190,000. Kalau nak kira mudah-mudah zakat ya mudah dia ni ada terosak belaka, ada kakilik. Zakat training tak kena kita tanya banyak orang dah. Kita kira siap duit kita ada berapa? Ada 250,000. Ambil 250,000 mari han dengan sisip 40. Han 40 taukat berapa? Itu jumlah zakat. 200,000 kalau mari han dengan 40 cerak ia kena tubik 5,000 kau. Zakat kita ialah 5,000 kau. Ambil jumlah han dengan 40 taukat berapa tu jumlah zakat. Pas zakat kalau mudah. Kalau kita nak pergi bagi sendiri pula, kadang-kadang kita bagi ko anak koli kita jadi duk belik beh. Duk tukar takir seolah kata. Jadi seolah panggil kita tu takut tak kita bagi tak cukup lapik asnah. Kita berat atas so. Berat tak pakai belaka ke ataupun kita miskin belaka ke, kadang-kadang kita bagi ke anak yatim. Mana kita tak mahir dalam masa anak ni, lalu tulah nawi seni, nawi jadi molek, nawi jadi panggil sepenuh molek, ambil zakat giwi kepada amal, iaitu ambil kalau kita rumah kita gak tu email tu kotik tu bila yang mana mereka dapat tauliah daripada pihak Majlis Agama Islam wilayah. Tu email kotik bila ni orang yang terima tauliah boleh nak terima zakat. Kita pergi serah kepada tu email ambil zakat ni dia mari bagi kepada asnah-asnah yang ada dalam kampung. Bagi siap dalam kampung habis tak ada yang serah pada majlis pula untuk ambil tasarruf pada majlis. Jadi bermaknanya duit kita ni zakat kita habis lapik asnah. Kalau lah misalnya zakat tu banyak pula dalam kampung, kita boleh buat banyak perkara lagi. Kita nak bangun, nak buat kartun zakat orang susah, orang miskin dalam kampung, mu'allah. Hok mana demo ni baru masuk Islam, seperti mana tu email dok buat majlis kerusuh, ia ada asnah hok boleh makan mu'allah. Sampai itulah kalau kita pakat keluar belaka, mari di masjid kita boleh buat banyak perkara hok bersangkut pada asnah-asnah yang mana mereka boleh makan zakat. Baik, kalau gitu ulah kata aku kena mari seksa orang ni kerana dia tak nak keluar zakat.
Baik dua. Yang ketiga pula, ulah dah seso, dah patuk dia, dah belik tekak dia buat apa? Kerana orang ni dia tak ada ikut majlis belajar. Semasa dia hidup di atas dunia apa? Semasa dia hidup di atas dunia, dia tak ada pergi langsung tempat orang mengajar. Di masjid tu imit istiadat nak royak hari Jumaat ibu bapa. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian. Dah minta bersatilah buat kita. Dah setiap hari Rabu malam Rabu ni ada mengajar di masjid tu baiklah. Hei bapa. Kita ni umur ni banyak dah. Masa muda-muda dulu tak ada nak mengaji dah. Hari ni umur kita ni banyak dah. Nikmat-nikmat rezeki yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita ni mewah dah, boleh makan. Mana boleh makan? Seolah kata kita ni deh orang di kampung Jabat ni deh, seolah Allah Taala dia buat kita jadi orang di kampung Jabat nasib baik dah. Kerana kita duduk sini tepi bukit, orang berkebun. Ada tanah subur, boleh buat kerja. Tak boleh kerja di kampung tu, boleh kerja luar. Mana rezeki boleh makan, kita boleh makan dah. Tengah hari ni kita tu boleh kerja dah. Hei, malam ni tak ada buat apa dah malam ni. Malam ni tak ada buat apa dah. Manakah tanda kita nak bersyukur kepada Allah? Kita nak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala bagi rezeki kepada kita, yang Allah Taala bagi kesihatan kepada kita. Manakah kita bersyukur dengan Allah? Deh, kalau kita bersyukur dengan nikmat yang Allah Taala bagi kita pergi masjid, semaya sunat satu masjid, semaya jemaah, semaya tu doa dengan baca Quran. Kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Taala bagi rezeki pada kita sejak pagi sampai gelap. Anak kita boleh mengaji, anak kita boleh kerja. Kita ni tua-tua ni gak mari duk semaya di masjid. Mari semaya masjid, syukur. Dia kita kau bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kau nambah lagi rezeki kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau mu bersyukur kepada aku, Allah Taala kata, nasaya aku kau nambah lagi kepadamu. Kau tambah lagi rezeki kepada kita. Malam masa luar dah pakat tu baik pemuda, apa baik, orang tua, apa baik. Semua orang dalam kampung kita. Hok mengaji Quran, tak apalah budak-budak mengaji Quran, mengaji qiraati. Pemuda tak ada apa, orang dewasa, orang seumur kita semua-semua hok ni pakat tu baik mari semaya masjid. Kalau mari pakat mari semaya ramai-ramai di masjid, kalau nak buat perkara apa-apa mudah. Dia nak pakat kerja apa mudah. Tapi di sini alhamdulillah saya tengok orang sini orang bersatu padu dah. Kalau gitu kita tengoklah sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah sebelum daripada nak masuk le kisah ni tak kecil lagi hijrah ni. Baru nak mukaddimah. Kita tengok pengajaran daripada hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita berjaya dakwah dia. Nabi berjaya dakwah dia semenjak tahun 1443 tahun dulu. Ni tahun baru 1444. Nabi kita hijrah sebanyak lepas mari dah 1443 tahun. Sampai di hari ni agama Islam kita bersebar. Di hari ni agama Islam kita salah panggil seluruh dunia ada Islam siapa berlakon dah. Berjayanya Nabi kita dakwah ni ada beberapa kelompok. Ada beberapa puak yang duk sekali dengan Nabi, yang duk bantu Nabi, duk kerja dengan sama Nabi, duk hijrah sekali dengan Nabi. Dengan sebab ada beberapa golongan ni lah berjayanya dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana apa? Dalam dakwah Nabi, hijrah Nabi, orang duduk sekali dengan Nabi, pembantu Nabi. Hok kata duduk sekali dengan Nabi ada 4 golongan ni. Kalau 4 golongan ni ada di kampung Jabat, kita boleh tengok kata di sini maju. Kalau 4 golongan ni tak ada. Kalau ada 2, tak ada 2, payah nak buat kerja lagi.
Ada 3, tak ada siapa payah lagi nak buat kerja. Buat boleh, tapi tak sepenuh. Nabi dia dakwah masa dulu sampai ke hari ni, sebar agama Islam boleh ada seluruh dunia. Daripada hari ni kalau kita cek, kita tengok ada 4 golongan ni. Kalau 4 golongan ni ada di kampung Jabak, insya-Allah kita boleh tengok jayanya di kampung tu. Mana bapak? Satu orang hodok sekali dengan Nabi, hodok bersama dengan Nabi, ialah orang kedembe. Orang kedembe ni penting weh. Masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang kedembe dengan Nabi, kalau tengok Saidina Umar. Saidina Umar sebelum dia nak masuk Islam ni, orang pakat takut ke dia. Dia berjalan mari tu gerung dah tengok Saidina Umar. Selepas dia masuk Islam, Saidina Umar masuk Islam, duk jadi duk sekali dengan Nabi, duk jaga-jaga sahabat. Hari Nabi kita nak hijrah malam mula-mula ni, apa tak ada. Setelah Nabi kita dah dakwah di Mekah 13 tahun. Nabi dakwah di Mekah 13 tahun, 10 tahun di Madinah. Semasa dakwah di Mekah, sebelum daripada Nabi kita nak hijrah pergi kepada Madinah, Nabi dah dakwah wara-wara dia dengan isteri dia, apa sekadar sore-sore, orang rapat-rapat dengan dia dulu. Bodoh dakwah mari fak kafir musyrikin Mekah pakat murih Nabi lah. Kerana Nabi ni pakat duk dakwah, duk ajak orang banyak duk ikut dengan dia. Siapa-siapa Abu Jahal pun nak murih, nak bunuh. Pakat Abu Jahal ni pak saudara dia. Sorak di dalam naduah nak pakat nak buat lagu mana. Tak boleh dah harap, tak ada halak dah Muhammad weh. Nampak kau meto ni. Duk dakwah duk itu orang dia banyak masuk Islam dengan dia ni banyak. Kau habis dah kita ni, orang kita habis, fak kita habis. Jadi Abu Jahal duk pakat dengan puak-puak kafir musyrikin di Mekah nak buat lagu mana nak win Nabi Muhammad kita berhenti dakwah. Ada banyak mari dosa kata ginilah, ya nak gapo, nak kaya kita wi lah harta ke dia. Kalau ya nak perempuan jangok, cara jangok sekali wi ke dia. Duk tawa lagu tu Nabi kita tak sanggup, tak terima apa saja kalau nak sekat daripada dakwah yang Nabi tak terima. Mari pakat pun nak bunuh Nabi. Pakat nak bunuh Nabi, nak gantung Nabi, nak boleh kotak-kotak di Baitillah sawi makan naik. Semua pengusyure mana Abu Jahal tak terima. Nak bunuh, kalau nak bunuh pun orang akan mari ramai lagi. Soalnya bunuh, hatta orang seorang pergi bunuh, maka fuak-fuak ia fikir kata orang hok sain-sain Nabi tu akan mari tolong banyak lagi. Jadi Abu Jahal dia pengusyurnya nak bunuh juga Nabi, bunuh Nabi. Tapi nak bunuh Nabi sakning-ning, rupa caranya kita kena ambil orang muda-muda wakil daripada kabilah-kabilah sakning tu, 5 kabilah yang ada di masa tu, hatta wakil mari 2 orang seorang kabilah. Ambil hok bekan, ambil hok panggil orang panggil, kalau masuk memupul orang bunuhlah, orang panggil orang bekan. Gi pilih kat lihat tengok. Kabilah ni hatta mari 2 orang. Kabilah ni 2 orang. 2 orang. 10 orang mari wakil-wakil daripada kabilah. Lepas tu mari bunuh Nabi. Mari likau rumah Nabi, bunuh. Buat pengusyurah lagu tu. Maka setuju dia nak bunuh Nabi dengan hatta wakil setiap-tiap kabilah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala turun wahyu pada malaikat Jibril, suruh sapa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katanya malam ni demo ni akan mari nak kupu nak bunuh Nabi, suruh Nabi hijrah tu baik selalu pada rumah. Allah Subhanahu wa ta'ala tu wahyu melalui malaikat suruh sapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tak kala dapat wahyu daripada malaikat Jibril, kata malam ni demo ni mari nak bunuh dia. Dia pun pergi cerita selalu dah kepada Abu Bakar sain dia. Ajak Abu Bakar, kata kita kena hijrah selalu dah malam ni.
Abu Bakar pun ibu bapa we tak tolak Nabi ajak pakai selalu dah. Jadi bila Nabi nak Muhammad nak hijrah malam ni selalu kita pergi. Sanggup selalu dah. Apabila Nabi suruh selalu dah. Royak kepada Abu Bakar, kata nak hijrah sekali dengan Nabi. Gi pesan pula kepada Umar, hei Umar, aku nak hijrah malam nak tubaik pergi pada Mekah malam ni dengan Abu Bakar. Mu tengoklah sahabat-sahabat lain lagi. Mu tolong jaga sahabat-sahabat lain ada lagi Mekah. Mu duduk dulu. Gi pesan pula kepada Sayyidina Ali, hei Ali, malam ni aku paksa kena hijrah pergi dah tubaik pada sini kerana orang nak bunuh. Maka mu gi tidurlah gi gati tempat aku. Lepas tu pesan pula kepada Sayyidina Ali, harta hok orang duit sipai, orang mari dak taruh amanah pada Nabi, mu gi atak mu jaga, hok kena geta apa geta klik. Pesan kerana banyak masa tu orang Mekah gi letak barang-barang harga mahal gi kirim pada Nabi, kerana Nabi ni orang beramanah. Bila Nabi kita nak hijrah pergi pasal pada Ali, mu jagalah harta-harta demo ni dan mu hantar keliklah harta-harta kepada empunya tuan dia. Bo siap belaka dah kam ibu dan bapa. Bo Nabi royak belaka dah Abu Bakar, royak kepada Umar, royak kepada Sayyidina Ali po siap. Bo malam tu demo ning hok fak musyrikin 10 orang kabilah sak ning dek, mari duk likau rumah Nabi petai lagi dah. Mari likau rumah Nabi petai. Nabi adalah rumah. Demo likau tapi demo tak bunuh lagi. Demo kera nak bunuh Nabi bila? Masa cerah esok. Bo kata cerah esok demo nak masuk rumah Nabi bila dia makan lagi cakap tekak bunuh selalu dah. Hok ni hok pen hok demo buat nak buat lagu tu. Tapi takdir Allah Subhanahu wa taala, Bo tengah malam Nabi pun suruh Sayyidina Ali sana mari mau tidur tempat dia. Dia pun tubik mari berjalan. Dia ning duk tepi rumah dia belakang keliling rumah dia. Jenera habis. Bo jenera sana Nabi pun ambil pasir. Sekepal baca waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ambil pasir hambur habis. Dia ni tidur tak ada siapa yang khabar seorang mahabub. Tak ada khabar seorang mahabub. Nabi berjalan kau celah ni jalan tu baik. Buah tu baik siap apa ni Nabi berhijrah tu baik pada waktu malam nak wi sapa subuh esok pagi cerah nak wi sapa di Jabal di Gua di apa ni di Jabal Sur. Di Gua Sur sana. Jadi buah pagi esok demo ni bangun pernah mata nak bunuh Nabi lah buat khabar apa tu kau pakai bangun kat ni masuk dari rumah Nabi pak bagi buka bilik tengok kena nak bunuh buka ke ikas limung kena kepada Sayyidina Ali tak jadi bunuh bukan Nabi. Bos siap belaka dah tak ada Nabi tu baik dah celah mana bakal kata mula tidur lagu mana tak khabar jadi balah pun dia tu baik cari jalan tengok tapak Nabi jalan gigi jadi Nabi saning tu dia hijrah tu baik pada rumah dia ajak Abdullah bin Uraiqah orang yang bawa jalan. Abdullah ni dia bawa jalan yang mana jalan orang tak jalan ni kalau nak pergi Madinah dia jalan so lagi tapi Abdullah buat jalan so lagi. Jadi orang tak suka kata jalan ni nak pergi Madinah tak suka. Tu baik jalan. Tu baik pergi jalan lain pergi naik di Gua Sur sadi bapa. Siapa di Gua Sur ni Nabi duduk 3 malam situ. Nabi duduk 3 malam situ kita tengok siapa dia kata. Orang-orang duk bantu Nabi semasa Nabi hijrah. Kita tengok di antaranya Asma, anak bagi Abu Bakar. Dia ni bawa makan ni. Sedangkan Asma ni dia buat perah kambing ke tepi bukit Jabal Sur tu. Kalau tengok orang tak suka lah kata dia nak buat makan ni tapi dia buat dengan rupa panggil dia perah kambing. Perah kambing ke tepi bukit. Lepas tu hata makan ni naik.
Sedekah Asma masa tu dia budak lagi. Bawa makanan naik. Lepas tu pula kalau tengok Amir, kita tengok sejarah lagi banyak orang-orang hodo pera kambing seperti mananya apa ni Amir. Amir ni dia pera kambing di tepi bukit. Lepas tu dia ni lah orang hodo hapuh jalan tapak. Tengok politik masa tu. Amir ni pera kambing tepi bukit, tapi boy tapak Nabi jalan naik ya hapus beh. Ya sapuh. Takut fuak demo ni tahu kata jalan orang naik. Kenapa? Karena ya ada Abdullah bin Abu Bakar, anak laki-laki bagi Abu Bakar ni. Dia ni bawa tengah hari dia turun bandar. Tengah hari turun le Kedah, turun le Mekah. Turun mari dengar perhati giduk teh telinga kau kedai kopi kau kedai tengok orang duk kecek tetai Nabi duk pen nak buat lagu mana apa boh tengah malam berjalan naik gi royak kata demo ni duk kecek hani gini weh duk cari Nabi gini duk wang pen mana dia tengah hari tu baik mari dengar berita boh malam ya naik royak berita kata orang ni duk wang pen gini untuk nak bunuh Nabi. Setelah Nabi kita sapa di gua duduk di gua so saat ni. Masuk dalam gua so bapa. Abu Bakar ni dia teh tak pohon dia Nabi tidur di atas pohon Abu Bakar. Nabi letak kepala di atas pohon Abu Bakar. Abu Bakar duk lagu tu dah titik air mata tapi pipi Nabi jatuh air mata pah ke pipi Nabi. Karena Nabi tidur atas pohon dia. Nabi tanya Abu Bakar, mu duk berusing apa, mu duk bimbang apa? Ya tengok ya so mu tengok nu tapak orang duk berjalan ke gua nu. Menapa orang duk berjalan duk keliling kita nu. Tentera demo tu duk berjalan. Maka Nabi kata la takhaf wala tahzan. Mu jangan duk bimbang, jangan duk cita. Innallaha ma'ana. Soalnya Tuhan ada sekali dengan kita. Mu jangan duk cita, bakal jangan Tuhan tolong kita. Tapi Masya Allah bapa, di gua saning di pintu nak masuk sarang labor buat sarang labor seperti mana kita dengar sejarah hijrah tu lah. Sarang labor tapak nak masuk le gua saning nak masuk tapak ular karung duk jalan duk hapuh habis licin tak ada tapak tanah katanya orang duk masuk ke gua tu. Ini Allah Taala tolong. Jadi nak sejarah sana ceritanya kata orang duk bantu dan Nabi saat ni. Kalulah 4 golongan ni ada di kampung ni berjaya. Satu orang kedebek. Mana? Orang kedebek ialah Saidina Umar masa tu. Lepas tu buat orang kaya. Orang kedebek satu. Kalau orang kedebek rumah kita gak kalau tok nebe tok kemenen ayuk duk sekali dengan masjid ni gak tak ada buat siapa. Hari ni ternyata tengok tok nebe pun ada. Bekas tok nebe pun ada mari duk sekali sini. Ini tanah tapi nak cukup 3 kedok sekali lagi tengok. Nak cukup 4 kedok. Satu orang kedebek di zaman Rasulullah apa ni Sayyidina Umar orang kedebek duk sekali dengan Nabi. Pas sini tu nebe pun ada. Orang itipuk orang ada. Mana ada dah. Sini ada dah satu. Yang kedua pula, orang hodok bantu, hodok tolong Nabi ialah orang kaya. Orang kaya ni penting weh, jangan buat main-main. Jangan buat tak kira dengan dia. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ibu bapa tengok orang kaya yang bantu Rasulullah siapa dia? Ialah isteri Nabi sendiri, Sayyidina Khadijah, isteri Nabi. Dia rela, dia bantu, harta dia habis kepada Nabi kita, tak tinggal walaupun sekau. Ya habis licin. Dia bantu Nabi untuk Nabi nak dakwah, ya habis licin berapa? Sehingga Khadijah dia mati ni tak ada harta dia. Siapa nak ambil kain kapal pun tak ada. Habis harta dia kepada Nabi untuk nak dakwah. Pai bapak tak ada kata Khadijah ni Masya Allah orang kaya. Dalam Mekah masa tu tak ada dah nak lawan dengan Sayyidina Khadijah, tak ada dah. Kaya lagi apa tu tokai kain pula. Mari-mari mati tak ada kain nak kapal. Tak cukup kain nak kapal. Kenapa? Kerana harta dia habis kepada Nabi.
Wah, kalau di kampung kita sini, kalulah orang kedebek ada dah. Tok nebe, tok mene, nayuk mari duk kerja sama sekali. Yang kedua, orang kaya mari duk sekali. Apa saja kalau nak buat majlis, misalnya kata hari ni kita nak buat ma'al hijrah, istihar, kita kena pakai guna modal setara ni, pakai tubik sekodah sikit berapa sore, kutik boleh mari. Orang kaya tu sama saya lah. Kau nak 10,000, aku sore 10,000, tak apa buat. Nak buat pasal agama, ambil duit lah. Royak we tahu je. Nak buat masjid, nak berjangok masjid, nak beli cat. Orang kaya pakai istihar, we tak ambil istihar je. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maklumat kepada kaum ibu dan bapa, di hari ini kita berhajat kepada nak buat beki masjid, kita nak berjangok masjid, kita nak sambut tahun baru hijrah, kita nak sambut hari raya Aidilfitri misalnya. Dan sejid kita ni buruk lama, cat takkan sudah lagi. Kita perlu kepada cat dan juga nak berjangok masjid kena pakai 100,000. Lebih-lebih lagi di hari ini bulan Ramadan. Siapa dia tabarrak kerak pada hari ni, Allah Ta'ala berlipat ganda. Lebih-lebih lagi hari ni 27 misalnya 27 apa ni 20 akhir 10 Muharram, 10 akhir 10 Ramadan ni 10 akhir ni, betul kita tabarrak. Kalau betul dengan malam Lailatul Qadar, maka kerak kita, tabarrak kita serupa kita kerak 1000 bulan. Royak pala ni, dah tak boleh ketah. Orang hak duit ada ketah selalu temeh saya sore pak je ni pak pakai selalu dak tubai. Jadi apabila kalau orang kaya wib sungung tiap-tiap kali buat haflah, tiap-tiap kali buat majlis, orang kaya duk sekali semua, kita boleh tengok gerak selalu kampung tu. Orang kedebek pun kena ada satu, orang kaya pun kena ada dua. Yang ketiga pula, kita tengok dalam sejarah pula, kita kelik mari tengok pengajaran daripada hijrah Nabi SAW. Kita kena ada orang alim, kita kena ada orang yang tahu hukum. Kalau le kampung kita kata tu imam baik, kita kata ustaz baik, kita kata cikgu tadika baik. Jadi kalau ada masalah terikat dengan agama pun ni, maka orang alim ni lah akan royak, akan nasihat. Jadi kalau orang kedebek pun ada, orang kaya pun ada, tu imam, tu khatib, tu bila, tu guru, baba pun ada, duk sekali. Di zaman Rasulullah SAW, Nabi sendiri orang alim apa so banyak kalangan sahabat lagi. 3 dah ada, orang kaya pun ada. Maknanya orang sedega-sedega mari duduk sekali. Orang kedebek, tok nebek, tok meneh, nayuk duduk sekali. Tok imeh, orang alim 3 duduk sekali. Kalau ada 3 golongan dah, masuk pula golongan yang 4 ni. Kalau ada golongan 4 ni so lagi, maka boleh gerak setiap perkara kita nak oleh kampung boleh. Mana golongan yang 4? Golongan yang keempat ialah pemuda-pemudi. Kalulah pemuda-pemudi duk sekali, setiap kali buat kerja eleh kampung, orang kedebek ada, tu nebek, tu meneh ada, nayuk ada, orang kaya, fok sedega-sedega ada, orang nanti nak sapak, nak buat apa, nak duit, nak apa, mari. Tokai kedah tu, tokai ni pun wui, tokai dia pun wui, tokai awas duk kosan pun wui, misalnya, mari. Tu email, tu kotek, tu bila, tu guru, baba, ustaz pun ada juga, 3. Kalau ada pemuda-pemudi selagi mari kerja sama, kita boleh tengok maju selalu dah dalam kampung. Kita tengok di zaman Rasulullah SAW, Nabi berjaya dakwah dia kerana apa? Kerana ada pemuda ni. Ali masa tu umur muda sangat je. Sayyidina Ali sanggup pergi tidur gati tempat Nabi. Allah panggil pergi gada nyawa dah situ. Kalau kata orang kafir musyrikin masuk pergi bunuh dia. Tapi Allah Ta'ala jaga lagi, tak boleh tengok bukan Nabi Sayyidina Ali, tak payah dibunuh juga. Tengok Asma muda, orang betina muda, bawa makan ni kepada Nabi. Abdullah masa tu pun muda, bawa apa semua. Orang di kalangan orang muda-muda saja. Sampai tu di hari ni, kalau kita nak buat majlis lagu ni, pemuda-pemudi belakang ni,
buat pantahlah, buat tulah, buat pola orang muda-mudi. Sebab tu kalau nak urip berjaya dalam satu kampung, tak dapat tidak pak golongan ni kena duduk sekali. Kita boleh tengok kejayaan selalu dah. Apa itu alhamdulillah kalau kita tengok orang le kampung Jabat ni cukup pak golongan ni ada belaka. Tok Nebe pun ada. Mari duduk sekali, tak ada reti-reti. Orang kaya pun tengok nak buat ni cari modal mari serta merta. Patu Tok Ime pun duduk sekali le ni juga cikgu tadika pun ada. Pemuda-pemudi duk buat pantah duk jual duk khidmat jaga keselamatan apa semua. Sebab itu kita boleh tengok kekuatan dalam kampung. Lalu itulah kita boleh tengok kekuatan dalam kampung. Lalu tu ibu dan bapa yang dikasihi sekalian. Di hari ini kita kena tengok pengajaran-pengajaran daripada hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita saat ni tu tengok dan setelah Nabi saat ni dia dakwah dan dia hijrah pergi kepada Madinah. Hok kerja yang awal-awal Nabi buat tak lain tak bukan Nabi bina masjid. Tengok tak? Nabi kita dia tubuh pada rumah dia hari tu naik pada di Jabal Sur. Duk sampai Jabal Sur tu 3 malam pergi hijrah pergi pada Madinah. Siapa di Kubah? Siapa di Kubah? Kita boleh tengok masjid yang awal-awal Nabi kita buat bina ialah Masjid Kubah. Sebab tu kalau siapa dia pergi Mekah. Siapa dia pergi Mekah, dia pergi di Madinah, maka kita pergi ziarahlah Masjid Kubah. Masjid yang pertama. Nak kaya kata hebat kelebihannya siapa dia semaya sunat. Nabi kata siapa dia ambil air semaya siap dah. Kalau kita pergi di Madinah, kita ambil air semaya siap belaka, ambil air semaya siap, kita pergi sapa di Masjid Kubah, kita semaya sunat 2 rakaat di Masjid Kubah, boleh pahala supaya kita buat umrah 1 kali. Tengok kelebihan besar. Jadi nak royak katanya awal-awal Nabi kita dia pergi Madinah, dia hijrah gini, dia bina masjid. Nak royak kata masjid ni tempat penting. Tempat yang paling mulia dalam Islam kita di masjid. Dah kalau kita nak buat kegiatan masjid, nak buat ma'al hijrah, buat masjid. Kita nak buat apa tadika, nak buat gapo dia mainan apa semua masjid. Sebab itulah kalau kita ni satu molek, kita ni pakat mari semaya tak reti-reti di masjid. Kalau tiap waktu ada di masjid, apa semua di masjid, mudah kita nak sorak kerja apa mudah. Rezeki Allah Ta'ala bagi kita ni cukup makan dah. Kita kerja pagi pergi motong, kita kerja tu, kerja ni, mana boleh makan dah. Kalau kita ni hari-hari ni Allah Ta'ala bagi kemudahan, Allah Ta'ala beri rezeki kepada kita, anak boleh mengaji, kita boleh makan cukup, boleh apa semua ni cukup dah. Jadi kalulah masa kita malam tak ada buat apa dah. Tengah hari tak apa, kita sibuk, kita kata kerja tu baiklah. Kalau ada di rumah, kita motong sudah buka 10 11. Zuhur pakat tubik semaya masjid. Sudah semaya 10 minit mana tak kelai. Asal kare pula. Bagi malam tak ada apa, mari pakat semaya jemaah di masjid. Mari ramah di masjid. Tanda kata kita syukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ibu dan bapa kita kena ubah. Kita kena ubah. Jadi kita mari dengan ceramah agama ni bukan apa. Dia tak pandai dengan ceramah kita ni, dia tak pandai dengan ceramah. Bukan kata kita mari dengan ceramah saja dak. Kita penting sekali kita dengan ceramah ni untuk nak semangat je pada kita. Lepas tu, hok betul bahwa sebenarnya kita kena pergi mengaji. Kita kena pergi belajar. Tu email dia perakat dah setiap minggu sekali mengajar di masjid. Allah, kita masuk penuh kat masjid kita. Seminggu je masuk untuk kita mengaji sungguh-sungguh seminggu. Tak pandai. Ngah kita nak buat ibadat, main nak mengaji ngah sejak seminggu ni tak pandai lagi. Tapi tak pandai pun istiqamah we ada semua. Mana niat untuk kita nak belajar, nak mengaji. Bahaya kalau mengajar di masjid, ia tak lari pada 3 ilmu ni. Golek pada orang yang mengajar di masjid rumah kita 3 ilmu ni.
Pas 3 ilmu ni hok kita wajib kena belajar, hok jadi fardu ain atas kita. 3 ilmu ni hok wajib dulu. Mana? Satu ilmu akidah, ilmu aqaid. Ya kena mengaji bab tauhid. Pas golek-golek kalau kau kapung, kau ada mengaji sifat 20. Kalau golek-golek pada kapung, ya tak lari pada tu. Walaupun kita mengaji sehari satu sifat, habis ulas mula pula. Kerana kita nak yakin, nak kena sungguh Tuhan. Pas sudah mengaji sifat 20, dia turun pula ilmu fiqh. Kadang-kadang baca kitab tu, kitab ni ngaji bab fiqh. Kerana kita nak penuh ibadat kita, semaya kita kena mengaji bab fiqh. Sudah kita mengaji bab aqaid dah, fiqh dah, kita nak bersih, nak ikhlas lah ibadat kita, maka tak dapat tidak kena mengaji ilmu tasawuf. Ilmu untuk kita sanak betulkan hati kita. Hon ni kita dok mengajinya. Wah, kalau kita tak mari lagi kok seminggu sekali, bapak pakai kena jawab soal dengan Allah Ta'ala lah. Dan kita kena pakai mikir sendirilah. Lalu tu kami ibu dan bapa kita nining kena ubah dah hidup kita. Kita kena kena ubah cara hidup kita. Deh kerana umur sebanyak mari ni kita duk lalai banyak dah. So umur kita mari hidup sekarang ni kita duk panggil duk dalam keadaan kita ni berdosa banyak dah. Lalu tu kita kena muhasabah. Kita dengar dah hijrah Nabi, kita tengok dah dari peristiwa berlaku dengan Nabi, kita boleh mikir dan kita boleh ubah cara hidup kita. Kerana masa Nabi dulu ya ubah daripada masa jahiliyah. Pada masa tu, masa jahiliyah Nabi ubah jadi Islam saat ni. Deh generasi-generasi di masa tu, orang muda-muda di masa tu saat ni tu, deh mana hebat. Pada hari ni tengok Masya Allah, Islam kita ni comel mari dah, tapi dengan sebab di hari ni kerana kemungkinan kita saat ni tu kurang beragama, ya jadilah tak nak kecek banyak dah. Hari ni kita pakai dah tengok dah apanya berlaku dalam terosak sosial. Kita tengok hari ni tengok bukan orang lain, anak cucu kita ni lah, orang Melayu 3 wilayah kita ni lah. Apa lagu tu? Maka benda-benda ni lah kita kena mikir. Sebab itulah kalau kita orang tua sendiri ni kita tak ada betul-betul mikir, kita tak ada betul-betul nak didik anak kita. Kalau kita mari nak murih ke dia, mari nak marah ke dia, teka masa tua dah dia tak kena. Kadang-kadang kesilapan sebab anak kita jadi lagu ni, kemungkinan kesalahan daripada kita ibu bapa. Anak kita duk malas mengaji, anak kita duk malas maya, anak kita duk keras kepala. Kadang-kadang bukan salah anak, bukan kadang-kadang. Saya nak riwayat, saya nak cerita pada manifat kita. Ya bukan anak kita kata sekaligus kita kata anak kita ni tak reti. Anak kita ni pasal anak apa ni, kita kata anak ni keras perut apalah. Sebab dia tak reti, sebab dia malas maya, sebab dia malas puasa, sebab dia tak apa ni duk jadi mengarut apa semua. Kemungkinan boleh jadi dengan sebab kita orang tua. Dengan sebab kita orang tua ni kita tak ada amati dalam bab didikan. Lepas tu hari ni saya nak cuba kita cek. Cuba kita cek, tengok, kita bela dan kita didik anak kita semacam mana. Cara kita nak didik anak kita, nak kesel, nak molek. Saya nak royak pada bapak kita di sini. Mula-mula sekali kita kena tengok dulu, kita bela dia, didik beranak dia seorang ni. Kita kena pilih makanan-makanan yang halal bagi kepada dia. Ibu bapa jangan fikir kata makan dan minum seorang anak kita ni terpaksa dia berak dan kecing. Jangan. Salah. Kalau kita fikir kata kita bela anak kita beranak apa? Kita makan pek, makan susu, makan tepung, makan nasi, makan apa ke? Kita suap makan dia terpaksa dia kecing berak sup. Tak. Makan dan minum anak kita ni bapa,
terpaksa akhir dia beruntung ataupun celaka seorang anak. Makan dan minum terpaksa dia ni panggil celaka ataupun beruntung seorang anak. Lagu mana? Kadang-kadang kita ibu bapa, kadang-kadang kita ibu bapa ni harta kita dok makan dan minum kepada anak kita yang tak bersih. Kalulah kita kerja halal 100%, alhamdulillah. Kalau kita kerja halal 100%, alhamdulillah. Hak kita bimbang, kita dok bela dia, kita dok makan ke dia, dok minum ke dia, hatam ngaji ke dia, apa semua sanding duit ke dia tu. Duit hok kita boleh dok jadi syubhat. Duit hok nafkah hok kita dok bagi kepada isteri kita, anak kita dok makan pek, beli susu, beli apa ning daripada kita buat kerja tak bersih lagi. Kalulah kita kerja tak bersih, duit kita dok capur lagi haram dengan halal. Cukup setahun zakat tak keluar. Duit zakat tu bukan hak kita, hak orang lain dah. Kita pun saya duk makan lagi. Zakat nawi kau orang saya banyak. Moga duit kita ada berjuta, zakat 25,000. Saya 25,000. Makan kita mula pula misalnya. Beli susu, beli pek dopo. Seolah panggil kita dah capur. Benda tu mari dah capur dengan kita. Sebab Nabi katanya, kalau benda saat itu benda haram, benda tak molek, Nabi kata apa ni, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging darah yang jadi daripada benda haram, maka nerakalah utama baginya. Ni apa? Sebab apabila anak kita saat ni makan benda tak molek, benda duk capur beli syubhat, kita bukan kata benda tak molek makan babi, bukan kata benda haram ni makan benda tak ada tulis halal di jabe pasti, bukan. Kita ni duit hok kita bui ke dia tu, nak kata 100% kedak kata halal. Takut-takut kita ada duk syubhat, duk buat kerja, duk tipu orang lah, duk buat zakat kita tak keluar lah, duit kita boleh cara rebo lah. Duit orang betul 100, kita ambil 120,000, duit rebo sama dia. Benar sikit je, tapi sikit yang mari capur dengan hak molek je cuma pula. Sabit nak pada bapak. Saya nak satu kisah. Jadi satu kisah ning kita boleh ambil pengajaran betul-betul. Nak royak kata sungguh. Benda makan ni penting benar-benar. Mana bapak? Saya nak satu kisah ning, kisah kita benda berlaku sungguh. Bukan cerita dongai mari nak royak kita nak apa. Benda hok berlaku sungguh, kita boleh ambil pengajaran, boleh ambil bodrian daripada cerita ni. Cerita ni dia berlaku di negeri Turki lagi, berlaku lama dah. Tapi berlaku lama dah pun orang pakai duk kecek. Orang pakai duk kecek, masalah dia lah. Jadi negeri Turki ni bapak, kalau kita tengok negeri Turki ni, Masya Allah, satu negeri yang panggil kita tengok orang Turki ni, hati dia ni hati boroh. Hati dia ni panggil hati boroh, yang mana kita boleh tengok di hari ni, kalau negara mana susah, negara mana, negeri mana berlaku musibah, berlaku susah, berlaku perang, berlaku apa teruk-teruk, boleh kata Turki ni lah negeri yang awal-awal siapa bawa makan ni gi kepada negeri-negeri tu. Kerana apa? Kerana dia ada ongkon, ada yayasan, ada mulniti hok dok bantu. Siapa di hari ni dia ada banyak sekolah-sekolah, masjid-masjid daripada Turki. Di hari ni orang Turki mari dia tolong anak yatim ramai. Di hari ni gerbe-gerbe, rata-rata ekor boleh tengok daripada Turki. Kerana dia ada yayasan untuk nak pergi bantu kepada negara-negara yang susah. Lepas tu nak royak mana? Nak royak kepada kaum ibu dan bapa kita di sini, kata yayasan ataupun mulniti yang ada di negeri Turki pada hari ni,
orang hok asah, orang hok kotang mula-mula sekali masa dulu ialah Syekh Said An-Nawrasi. Syekh Said An-Nawrasi orang hok mula-mula buat politik di Turki. Lepas tu ceritanya hari ni ada puluh-puluh ratus-ratus di Turki pada hari ni golek-golek daripada anak murid Syekh Said An-Nawrasi ni. Anak murid dia kalau pergi buka Turki. Seolah panggil keberkatan Syekh Said An-Nawrasi sampai di hari ni ada politik banyak negeri Turki yang duk tolong seluruh dunia pada hari ni. Wah tu mana saya? Saya nak royaknya terah kita pergi cuba kaji tengok Syekh Said An-Nawrasi ni orang lagu mana. Dengan sebab keberkatan dia sampai di hari ni boleh ada ongkon-ongkon ni banyak di Turki duk bantu tolong seluruh dunia. Kalau ibu bapa dengar sejarah dia, betul-betul dia orang hebat. Hebat lagu mana apa? Jadi Syekh Said An-Nawrasi ni kena dia. Apa nak kau? Jadi Syekh Said An-Nawrasi ni dia ni seorang panggil masa dia budak-budak dulu bapa. Dia masa budak-budak dulu ni dia duk mengaji, dia duk belajar di Istanbul dulu ni. Semua ustaz-ustaz yang duk mengajar dia puji belakang dia. Puji belakang dia. Dengan juruh dia, dengan warak dia, dengan aling dia, dengan akhlak dia, dengan apa dia. Siapa-siapa ustaz yang duk mengajar di sekolah jamiah dia masa tu panggil semua pakak puji dan semua pakak pelak belaka di atas seorang Said An-Nawrasi. Kerana tak biasa tengok lagi. Tak biasa tengok, tak biasa berjumpa budak ni lagu mana ni, orang tua dia ni. Duk bela lagu mana, duk didik lagu mana, duk mengajar lagu mana. Boleh anak dia ni akhlak dia masya-Allah, budak berjuru lah, budak warak lah, ngaji cerdik lah, akhlak molek lah, dengan saya pun saya pakat puji, ustaz pakat puji. Siapa ustaz nak kena kata rumah Said An-Nawrasi duk mana, ibu bapa dia ni pesai mana, mengajar anak pesai mana. Maka ustaz guru kelas dia ni apabila Syekh Said An-Nawrasi duk mengaji molek, dia pun bahasa leak dah. Moga ustaz pakai duk kecek belaka, oleh idarah pakai duk puji belaka. Dia kata aku ni kena pergi tengok, aku ni kenal rumah Said lagu mana, mak pak dia di pasal mana, duk mengajar, duk bela pasal mana. Jadi ayah dia apa ni ustaz ni, kata hari Minggu apa? Kata hari Minggu ni dia pun pergi tengok alamat, masuklah idarah, tengok alamat Said An-Nawrasi ni rumah duk mana. Pergi tengok-tengok rumah dia di kampung jauh. Kalau tengok di Istanbul pergi ni kau naik kereta 45 jam, 78 jam sampai rumah dia. Tapi ustaz sanggup pergi juga. Ustaz pergi apa? Ustaz dia pergi dia naik kereta menambah siapa di rumah Said, masya-Allah. Tuan ni orang susah. Rumah buruk. Masuk di rumah Said ni, pergi wisalat assalamualaikum, senyap. Yang kedua assalamualaikum, senyap. Yang ketiga assalamualaikum. Wisalah yang ketiga baru ibu bagi Said An-Nawrasi jawab, mak dia jawab Waalaikumsalam. Dia kata ni rumah Said An-Nawrasi ke? Ibu tu ya betul. Dia kata saya ni ustaz mengajar Said An-Nawrasi mari pada Istanbul. Masya-Allah ustaz. Apa khabar ustaz? Ustaz mari buat apa ni? Ke Said ada salah apa? Said uzur ke apa ke? Ke Said lagu mana? Serabu lah ustaz. Ustaz serabu. Moga apa ni, mak ya serabu. Kerana ustaz mari ni ke, takut ada anak dia buat ada salah apa ke, takut anak dia ni uzur ke, takut anak dia ni sakit ke. Jadi bermaknanya mak dia tu bimbang kerana ustaz mari pada sekolah tu.
Ustaz kata, dak ibu. Saya tak ada apa kali. Saya mari sini duk sekesa je. Semua Said alhamdulillah, masya-Allah, dia ni budak cerdik, budak pepujilah Said, ya puji Said tadi tu ustaz. Ustaz ni masya-Allah, apa semua tak ada apa. Saya mari ni ada hajat saja. Hajat gapo dia ibu? Tanya hajat gapo dia ibu tanya. Dia kata saya mari ni ada hajat saja. Mari ni nak tanya ibu Said kata duk bela, duk mengajar Said lagu mana? Ibu duk bela Said lagu mana? Semua ustaz pakat puji belaka. Dalam sekolah ni pakat nak puji belaka Said. Semua ustaz pakat nak cengang belaka dengan Said, mengaji lah, bijak lah, akhlak lah, apalah, cukup. Dia kata jak dia mengajar puluh-puluh tahun di sekolah ni tak biasa tengok lagi orang cerdik juru apa ni sebab saya tak ada. Lalu tu saya mari di sini tak ada kerja lain. Mari di sini nak tanya ibu, kata ibu duk bela duk mengajar Said lagu mana. Maka ibu dia pun nak jawab tak leh ke ustaz. Tak tahu kata mengajar lagu mana. Mereka tadi saya pun tak ada pasal pelik pun. Saya duk bela, duk mengajar anak saya ni serupa dengan orang ramai-ramai. Tak ada kata fisik, tak ada pun dak. Ustaz kata dak, tak boleh jadi ni ibu ni. Ibu ni kena ada apa pelik. Ibu ni ada khilaf gapo dia ni. Boleh duk mengajar Said, boleh Said ni biuru. Ibu kena ada benar-benar satu perkara yang orang lain tak ada duk rasa. Ustaz kata lagu tu. Ibu Said pun nak royak lagu mana? Bahasa tak lagi. Bahasa panggil nak royak pun nampak tak ada kata benda pelik pun. Hari ni lah tak apalah ustaz. Kalau ustaz nak tahu gak, saya pun nak royak sekolah yang mana saya duk bela Said sekolah tu. Tak ada nak tambah, tak ada nak kurang, dak nak royak. Hok saya duk bela Said lagu ni. Lagu mana ibu? Dia kata gini apa? Tengok molek. Dia kata saya ni, saya berkahwin dengan ayah Said mari duk tak lama saya mengandung. Saya tahu kata mengandung ni weh. Tahu kata mengandung. Saya pun jaga molek lagu mana? Jaga duk lek asmaya semua. Saya ni duk baca Quran, tak ada reti-reti gitulah. Mana tahu kata mengandung, duk lek asmaya semua, duk baca Quran semua, duk berzikir semua. Jaga suruh. Kata dia mengandung, dia jaga dah, dia jaga. Dia takut anak dia tu jadi gitu gini apa, takut bimbang. Takut anak dia mana dia jaga dia mengandung lagi dah. Jaga siap duk lek semaya, baca Quran, duk berzikir we bapak we. Sampai 9 bulan. Mengandung cukup 9 bulan bapak beranak Said beranak tu baik. Beranak dia kata duk bela makan pek makan apa semua. Tiap-tiap kali saya nak buat pek, suruh pek ke dia, saya ambil ais maya. Tengok. Nak buat pek sekali, ambil ais maya sekali. Pek anak dia minum. Nak makan sekali, ambil ais maya. Dia jaga siapa nak makan tu ambil ais maya juga. Ibu Said. Kalau itu ustaz kata ya lah dah. Ni fisik. Mu ni jaga sungguh. Anak mu dalam perut, mu baca Quran semua tak ada reti-reti, mu dah berzikir, bawa anak beranak mari mu makan pek, mu asmaya dulu. Maknanya jaga sungguh. Lu makan pek, anaknya jaga asmaya dah. Kalau gitu terima kasih ibu. Jadi saya mari ni walaupun jauh, saya boleh dah. Katanya cara ibu duk bela anak sana itu, ibu jaga sungguh. Nak makan ambil asmaya apa, jaga duk berzikir Quran, mana jaga. Patanya mana ayah dia? Dia kata ayah dia tak ada. Ayah dia ni kerjanya pegang lembu. Pagi-pagi tu ikat lembu di benar dia jauh. Jalan 2-3 kilo lah. Dia pegang lembu sekawai. Petai-petai tu kelik mari ikat di rumah dia. Lagu tu yang tak ada kerja apa. Ayah dia pegang lembu je. Tak ada apa juga ke saleh kat ayah lah. Kalau tak jumpa ke saleh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Karena dia boleh jawab pedah. Tu baik. Itu apa? Dia tu baik pada rumah Said sana berjalan pergi sana.
siapa di tengah jalan bermolek nampak orang duk jalan seorang laki-laki bersama dengan orang saat itu lemus kawan banyak jalan pekor mari depu. Ustaz kata dia ledah ni ayah Said banyak tu. Nampak lembu, nampak lembu mai banyak. Dia berjalan lagi. Berjalan bertemu ni molek dengan ayah Said saat ni berjalan. Bob jumpa dengan Said tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah ini ayah Said? Ya betul. Alhamdulillah, apa khabar? Ya Abah Said, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ni siapa dia ni? Oh, saya ni ustaz di Istanbul. Ustaz dah mengajar Said. Masya-Allah, ustaz apa khabar ustaz? Alhamdulillah. Ustaz mari mana lagi ni? Dak saya mari ni tak ada kerja apa, mari nak hajat nak berjumpa dengan ayah dan ibu Said. Apa dia tu? Said ada masalah apa ke? Said ada duk kata orang ke? Said dia tak berjuruh ke? Said uzur ke? Dak ustaz, alhamdulillah Said masya-Allah sehat molek, tak biasa dak sakiti kepada orang. Semua guru pakat puji kepada Said, dia ni masya-Allah akhlak molek apa semua. Jadi patu ustaz mari ni, saya mari ni ada satu hajat sebenarnya. Mari nak tahu cara-cara kata ayah dan ibu Said ning duk bela Said tu lagu mana. Sebab semua ustaz-ustaz duk mengajar sekolah pakat puji lah. Masya-Allah sungguh budak ni berjuru lagi tu lagi ni lah. Maka saya mari saat ni tu betul lah tu pergi di rumah jumpa dengan ibu dia. Tanya khabar dah ibu dia sepatah dua tu, jawab mari dah lah. Maka saya dapat dah natijah jawapannya kata apa ni ibu dia ni masya-Allah dak jaga anak, bawa tahu kata mengandung ni, duk le asmaje semua, baca Quran lah, zikir lah, tak ada mengupak kau orang lah, jaga takut kesel tu mari dia anak. Lepas tu bawa beranak mari pula apa semua, nak makan pek sekali, jaga ambil asmaya dulu, nak bismillah lah apalah jaga. Nak makan pek kau anak pun jaga dah. Maka saya boleh dah jawab pek katanya, kata keluarga demonia jaga sungguh anak dia terhadap nak makan ni kepada anak. Baik, alhamdulillah. Tapi saya ni masya-Allah, saya duk berjalan mari tengok ayah Said ni masya-Allah bawa lembu mari puluh-puluh ekor ni. Saya berasa pelik. Pelik ke apa dia ustaz? Saya tak pernah tengok lagi ni, tak pernah tengok lagu ni. Lagu mana? Ustaz tanya kata tak biasa tengok ayah dia buat lembu mari sekawai saat ni tu, lembu besar, lembu halus semua bawa mari. Setiap ekor lembu ada raga di mulut. Dia buat raga pasal ikat mulut tu. Peliklah ustaz. Buat jasa ke lembu buat apa dia ni buat lagu ni? Oh, ya kata ustaz tahu kedak. Saya ni tiap-tiap pagi petang tak ada kerja lain, kerja pergi lembu ni je saya tak ada. Saya duduk sampai hari ni umur mari sebanyak ni dah hantar duit kepada Said dan anak lain lagi dengan pergi lembu ni je. Lepas tu lembu saya ni puluh-puluh ekor ni ustaz. Saya rumah tu di hujung tu, mari pergi lembu benar saya ni lakah puluh-puluh tuwe. Lepas tu bawa lakah puluh-puluh tuwe ni ke lembu ke lakah kebun ni, kadang-kadang takut bimbang kita makan rupuk kau tuwe tu, takut kita makan daun kayu tuwe ni. Lalu tu saya kena katuk pekuk mulut dengan ragon ni, takut kita makan daun kayu orang. Pakalulah lembu saya ni kita makan daun kayu orang, kita makan rupuk orang. Lembu kau besar, saya jual lembu saya boleh duit hatta anak mengaji, boleh duit saya beli pak susu pada anak. Kalau gitu ustaz kata dia lodah ning lah, dia jaga siapa setara tu. Pero lembu pun takut lembu kita makan rupuk pakai kayu orang. Pak kita bapa hari ni weh. Hok ni soalan yang kita kena klik tanya diri kita masing-masing. Kita pero lembu kambing lagu mana? Tuwe orang kabur tak nak buat pagar, dia tolak pagar, jak masuk gi Allah. Pak kita pera lembu tak ikat. Pera pula pun pera tepi setara orang tanek anak, getah tanek tanah, anak dia, anak po tara nak sulak dah weh. Pak kita ni mu kita dah masuk makan nak kai tuwe tak halal pula Allah Rabbi, tak halal.
Patu ta'ala ni kat lembu kita dah besar kita jual. Jual boleh 20,000, 30,000 hatta kau anak ngaji. Anak kita dah ambil duit tu dah makan. Kita beli pack pamper bukan anak kita kecil haluh lagi dah. Dah makan pack susu hok lembu dah pergi makan dah kayu orang, makan rupuk orang. Pada besar mari anak kita, tulah jadi masalah anak kita dah kerah perut kat kepala tu. Hok ni pak soalan kita tanya. Sabit tu apa? Kita nampak tu benda-benda halus. Kita nampak benda-benda kecil tapi benda ni dia berkesan dengan anak kita. Sabit tu kita nak suruh semaya dia malah, kita nak suruh puasa dia malah, kita nak suruh pas kita orang tua pandai nak murih ya kat anak. Pandai murih kata mu ni nak budak ni apa tak reti kerap perut gitu lagi ni lah kita mengepek kat anak kita sedangkan kita tak fikir kelik kata anak kita jadi lagu ni boleh jadi bukan semua orang ni faham boleh bukan semua orang boleh jadi dengan salah ataupun tersilap kita sebagai ibu bapa. Duit hok kita dok boleh mari tu dia tak bersih. Bukanlah pergi lembu saja. Tak ada kira kadang-kadang kita kerja adalah sakut-sakut pauk dengan dok biarlah. Kadang-kadang kerja kita ni dok tak bersih, dok disuah kotor kuning lah. Kita rasa ya kata tak apa. Padahal duit tu kita dok beli susu, beli pack duit pergi sekolah tiap-tiap hari. Seolah panggil dok jadi daging darah dalam tubuh anak kita ni daripada benda haram. Apabila jadi benda haram daging darah je gelap perut. Ya cerak lagu tu dah. Apabila benda tak molek, hidup masuk le tubuh. Bukanlah makan babi, makan benda tak halal kata tulis di jabir kata halal tak halal dak. Duit orang kita bui ni benda haram, benda dia campur sebab dia jadi daging darah. Apabila jadi daging darah, dia gelap perut, gelap mata hati. Apabila gelap mata hati, so nak suruh dia buat apa dia tak nampak, suruh semaya dia malas, suruh puasa dia malas. Apabila dia malas semaya dia malas apa ya apa ni hati tak molek, ya pergi saing tak molek. Apabila dia saing tak molek, dia kita dah benda mabuk, benda kaya. Apabila dia mabuk kaya, dia makan benda mabuk, masuklah tu badan dia terlupa habis semaya dak apa dak. Kalau kata dia mabuk kaya, semaya dia pun tak terima. Nabi kata man syaribal khamra wasakira lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman. Siapa dia makan benda mabuk kaya, dia makan dia mabuk ya kaya, dia minum mabuk kaya, kaya pak semaya dia 40 hari Allah Ta'ala tak terima 40 hari sekali makan mabuk 40 hari berapa 40 hari makan hari ni 40 hari esok makan pula 40 hari pula makan pula 40 hari pula. 40 semua ni gak mana lagi nyo amalan yang nak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala nya. Lalu tu tak dapat tidak dia tu kena pergi bertaubat kepada Allah. Kena panggil, kena berkecek, kena nasihat, kena royak. Sabit tu kita orang tua, kita nak hidup murid selalu dia tu jangan. Kita kena berkecek, kita kena belok, kita kena dayo, kena nasihat, kena apa video tu khabar video apa barulah. Dan benda-benda ni kita kena pakat jagalah. Bukanlah saya sendiri pun dah nasihat ni. Dan kita kadang takut jadi tak anak kita juga. Dan maknanya benda ni dah jadi kita nak tak boleh kena terima qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita pakat usaha cari jalan nak buat lagu mana nak anak cucu kita ni duk dalam agama, maka tak dapat tidak kita kena pakat-pakat ada asah agama. Asah agama pula di hari ni kita nak lari talih daripada tadikah. Kadang-kadang kita ibu bapa kita tengok sini ya. Kadang-kadang kita ibu bapa kita buat tak berarti di masalah tadikah di hari ni. Anak nogi pun tak apa, nogi pun tak apa, tak gi pun tak apa. Kalau sekolah siang ni pagi kita hantar dah, petang kita ambil. Nak tinggal habis kerja takut nogi ambil anak tak ada. Tadi kamu gilah menogi lagu mana gi, menogi lagu mana gi. Kita ibu bapa ni pun kita tak kena dah. Kita tak peduli dah. Kita tak amat tidak pada anak kita tetapi dia mengaji tu asal agama. Terah tanya diri kita masing-masing. Kita panas maya, terus kita ingat sikit. Panas maya tu panas bila? Panas kau itu tadika, cikgu tadika semaya ajar jemaah waktu, semaya zuhur, semaya asar. Kalau masa saya dulu lah.
Tanya pula, kita pandai baca Quran, pandai mana? Kita dah mengaji ke masa kecil-kecil dulu. Tanya pula, kita pandai baca rukuk, royak rukuk Islam ada 5, rukuk iman ada nek, sifat 20, wujud kidai bakar, nama malaikat ada 10 kita baca tu. Nak nabi-nabi kita tahu 25 orang. Mari mana? Tak ada kita malaikat mari pada tadika. Asah ilmu kita dah amal pada hari ni, golek mari pada tadika. Bah kalau kita ibu bapa tahta dia di situ solat kita bunuh anak kita dengan panggil dengan kita tak khabar. Kita buat zalim kepada anak kita dengan tak khabar. Lalu tu saya nak seru kepada pak kita pada hari ni, marilah sama-sama kita pakai ubah semula, kita mari hidup semula, kita mari pakak semula hatta anak kita wiran mana masa tekah kecil ni lah kita kena buah benih agama ke dia. Kalau besar susah dah. Kalau yang siapa duk mahalai duk mana juga sekadar mana ilmu agama hok yo ada masa yo kecil dulu. Kalau ya asah tu molek, semaya dia tak tinggal, dia takut tu hai aja budak, kadang-kadang budak dia takut dah. Nak tinggal semaya takut dah. Duk ngaji moneng moso tak betul semaya. Kadang-kadang pohok tak betul semaya dah. Maya 5 waktu gi moneng moso. Kalau lah mati yo duk ngaji mo 4 mo 5 mo ne tak semaya, kalau dia duk mahalai ya pakai tak semaya dah dia moneng. Lebih-lebih lagi ada modok bakok gitu mengaji mana Allah Rabbi dia tak dia panggil asal dia tak takut je budak lagi dah dia tak ada panggil dia tak ada ya panggil dia tak ada takut je budak lagi dah dia tak semaya je budak lagi dah. Kalau kita ada bela dia hari ni bawa dia pergi semaya ajar dia semaya dia tak semaya kita godek kita kata dia besok je budak maka bila tua dia takut dengan automatik dia takut nak tinggal semaya. Tu bapak dia kasih sekalian. Kita sanding tu janganlah kita buat pereh-pereh. Jangan kita sanding tu buat main-main. Kadang-kadang kita ni buat hino, buat panggil buat mudah-mudah. Dan penting sekali lagi kerja kita tak dapat tidak kita ni kena ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua kerja kita kena ikhlas dengan Allah. Apabila kalau kita ikhlas dan kerja kita apa semua dengan ikhlas kepada Allah, dan kalau kita menikah kahwin kita apa semua nu kita ikhlas sebab kadang-kadang bak keluarga ni dia bersilap bukan mana bersilap daripada kau kita nak akad nikah kahwin lagi dah ada juga bersilap. Kadang-kadang sebab tu dalam bab nikah kahwin ni deh kita nak menikah, kita nak mula hidup kita ni. Nak mula hidup kalau menikah ya tak pandai ya ada anak. Jadi kalau kita silap tekah masa kita nak akad kita silap, kita niat kita tak betul, maka dia jadi terus tu. Sabit tu, kadang-kadang semasa tekah orang nak menikah kahwin, tempat-tempat tengah-tengah tempat tu email je nasihat. Ya royak, ya berkecek nasihat pada suami. Alhamdulillah. Hari ni kita ni ada satu majlis nak menikah kahwin, maka tak dapat tidak sebelum daripada kita nak menikah, kita nak akad nikah kahwin kita ni, kita betulkan niat. Kita kena betulkan niat. Sampai orang ni kena pesan benar-benar. Kalau orang nak menikah, nak akad, aku terima akan nikah ataupun tu email nak menikah seorang-seorang ni deh. Kita nak akad terima ni kita kena betul niat. Kalulah kita niat kita ke mana, ya akan hidup kita oleh keluarga kita gitu tu. Kita niat ke mana? Misalnya kata niat, oh aku ni tengok seorang betina ni jangok, Allah Masya Allah, jangok. Aku nak bini ku juga kan. Lagu mana aku nak dia, kerana jangok. Pisahlah kita mengecelah dia apa-apa. Sebelah kita juga. Jadi, nak gini kan ada kerja lain. Kerja kerana dia jangok. Nak jangok dia. Kalau kita nak kepada jangok, dan niat kita duduk situ, apabila kita akad nikah, pada saat kita akad nikah sudah akad pak, maka si perempuan jadi bini kita. Wah, kalau perempuan tu jadi bini kita, ya jangok ni aduklah seminggu jangok, seminggu ni 2 minggu pun jangok, sebulan jangok. Dia siapa setahun nak jangok ke mana bini dia di bini kita habis jangok. Boh habis jangok tu lah dia jadi balah lagi tu lah. Moga tengok orang lain pun jangok pula. Moga kita niat nak jangok yo. Dia jadi bini kita ya habis jangok selalu. Lain daripada kita niat kerana menikah ni nak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Apabila kita nak menikah, kita niat kata aku menikah ni kerana terus sunnah. Apabila sunnah Nabi SAW, dia comel sunnah Nabi yang molek. Sunnah Nabi wak molek benar-benar dah. Dah kerana oleh menikah kahwin ni, masya-Allah, dah terus sunnah Nabi. Kita duduk ni senyum deh. Tengok muka Nabi, apa ni bini tengok suami si boleh pahala dah. Lepas tu dalam tu pula niat kata apa? Nak banyakkan ummah. Apabila banyakkan ummah deh, umat sana itu, lepas tu niat pula nak anak soleh-solehah. Apabila kita menikah, nak pada anak soleh dan solehah. Apabila anak saat ni dia beranak jadi anak soleh, kita mati esok anak doa kepada kita. Tu niat betul tu. Ni tak ada niat langsung, tak ada. Anak soleh solehah pun tak ada niat. Nak tamakan umat pun tak, turut sunnah pun tak ada. Raib. Kenapa? Nak kepada jangak dan nak kepada nak sedap nafsu saja. Nah tu je. Jadi apabila boleh dua tu, ya ambil lah. Sampai tu duk jadi masalah, duk balah, duk apa, kerana kita tak betul niat. Lalu tu saya nak seru kepada kita kaum muda semua, dan kepada apa semua ni, dan dengan munasabah tahun baru hijrah, kita marilah ubah semula cara hidup kita ni molek. We lebih molek lagi, dan we lebih panggil kita hidup sana itu ubah. Dan ya hijrah ni makna kita kena ubah. We jadi molek, we molek dah. Dan molek dah, we molek lagi. Molek lagi. We mana we ubah semua, we di molek. Hok malas maya, we rajin semaya. Hok duk mari satu waktu masjid, dua waktu, dua jadi tiga, tiga jadi empat jadi lima. Hok maya 5 waktu, dah sekadar maya waktu saja, tambah pula maya sunat. Selepas kapit semaya sunat pula. Mana we ada perubahan. Tu deh. Jadi we ada perubahan. Lalu tu lah, saya pun lebih kurang ni dekat-dekat 2 jam dah. Apa kita pun apa nama ni masuk duduk sini kita mula pada jam pukul 9 ni lagi lebih kurang 15 minit jam pukul 11. Saya pun kena klik jauh lagi lebih dengan keadaan di hari ni pun sudah maklum bagi kita lah kita nak bakal jaga keselamatan apa semua. Lalu tu lah dalam ucapan saya pada malam ni, sekiranya ada salah silap, dan pula saya nak seru kepada orang tengok live shoot ni, dan live shoot ni dia tengok dalam live kita ni, sama-sama ada milik banci di bawah, milik banci di bawah ni pakak-pakak bantu, pakak-pakak own kerana duit ni akan masuk di tadika di An-Nasyiin, dan di kampung Jabat ni ada kegiatan banyak mereka nak buat apa seperti mana tanah tadika dan apa sebagainya. Jadi apabila kalau own masuk duit learning akan buat kegiatan bersangkut paut dengan tadika dan masjid. Dan kita kena ingat, kita ni dan nak jadi harta kekayaan kepada kita ni, Allah Ta'ala bagi harta kepada kita, kalulah kita guna tak betul maka tak akan dinafaat. Lepas tu kita nak buat manfaat lagu mana we dipedah harta kita. We dipedah harta kita yang Allah Ta'ala bagi, maka tak dapat tidak kita kena buat manfaat dengan kita khairat dan jariyah. Jariyah hok ni siapa pahala semua kita. Sebab itu bapa, kalau tu email istihad nak buat barang-barang bersangkut paut dengan masjid, nak beli tanah masjid, nak beli wak tadika, nak buat apa jadi jariyah, kita jangan sayang lah 1,000, 2,000, 10,000 jangan sayang. Kerana honing lah pahala hok sapa kita semua di hari akhirat esok. Sebab Nabi katanya apa nama izama tabnu adam in qata'a amalu illa min salas. Apabila mati anak Adam ini maka putus habis segala, putus belaka tak ada lah, putus habis. Tak boleh bawa sekarang abuk melaka 3 perkara ni hidup mengalir siapa semua ketua dia 3 ni je, hak lain tak ada. Mati anak Adam ni tak ada habis 3 ni hidup siapa semua kita. Pas kalau kita tak buat pada hari ni, manakah amalan nak mengalir siapa kita le kubur esok? Mana kata tak ada.
amalan orang lain pun kita kurang, semaya jemaah kita pun gi ratik dak ratik. Lepas tu pula semaya kita pun kita tak yakin kata nak sah, nak bersih, nak molek panggil 100%. Puasa kita pula pun kita tak yakin kata 100%. Apa semua pun tak yakin. Jadi apabila amalan kita hendak buat sanding tu mana kita tak panggil belum sempurna lagi, maka amalan hok kita boleh tambah. Amalan hok kita boleh buat dengan cara mudah. Lepas tu pula amalan ni ya siapa tak ada reti-reti kita siapa. Selama mana masjid ada di sini sampai hari kiamat, selama tulah pahala jariah kita siapa tak ada reti-reti kalau kita masjid ni. Kalau kata nak beli tanah wakaf, nak buat apa saja, tanah ni dah buat manfaat, dah jadi tadika, dah jadi tempat belajar. Kita mati lah kubur esok sampai hari kiamat, kalau tadika duk mengaji lagi ada di sini, selama tu pahala jariah tak ada reti-reti kepada kita. Mana 3 perkara? Yang pertamanya sedekah jariah, sedekah jariah. Sedekah jariah, kadang-kadang sedekah wak masjid, kadang-kadang sedekah wak tadika, kadang-kadang sedekah beli tanah wakaf, kadang-kadang kita beli Quran wakaf masjid. Itu jariah belaka tu. Hari ni nak buat tempat belajar tadika, nak beli tanah wak masjid apa semua ni. Hok ni kalau tanah, supaya ni masjid kita ni. Kalau siapa dia dah bui duit orang buat masjid siapa sudah setahun ni, orang dah semaya tak ada reti-reti, tuai dia mati dah lah kubur, siapa pahala semua. Pas kalau kita tak ada masuk, oh rugi besar. Sebab itu kita nak widi nafkah harta kita, maka tak dapat tidak kita kena buat jariah semasa kita ada ni. Yang kedua waladai, apa yang keduanya? Apa nama ni? Anak yang soleh yang doa pada bapak. Anak yang soleh yang doa kepada ibu bapa. Hok ni belum tentu lagi kata anak kita nak doa kepada kita. Ada pun sedekah jariah, masa kita ada kita boleh buat selalu hok ni. Boleh buat selalu niat lah aku ni jadi jariah. Hok ni kita nak buat sedekah jadi jariah kita, niat lalu dah. Yang kedua, kita tengok kalau anak soleh dia ingat pada kita, mati kita esok harta kita dah buat perlu apa letih. Buat kerja duk sukup semai mari mati kita, anak jadi pesaka habis. Apa ni pesaka jadi anak habis. Boy pesaka jadi anak habis kalau anak tu molek. Dia bagi molek pakak. Oh di hari ni saya dia tu email kat Serabu. Kadang-kadang bala Allah nyanyo, si orang tua nyanyo weh. Buat kerja letih mari dah bawa pihak pesaka bala anak tak berkecek, masya-Allah. Hok ni hok kita bimbing. Kita buat kerja letih dah bawa mari nak bagi pesaka anak kita bala tak berkecek kita heret tak dia kita le kubur pula esok. Lepas tu pula Allah, ya boy dia ke nak buat makan kita pun dia sayang dah lah. Muka jadi dia fikir anak dia lah, apa bini dia lah. Kadang-kadang lama sekali orang mari jual tapak tanah, so buat jariah. Oh mikir nak buat niat sekeping kata aku ni nak buat jariah kepada ayah dan ibuku hok mati dah. Padahal kita dah makan sako pada hari ni hok tua belaka. Tapi nak buat jariah saya Allah Rabbi nyanyo orang tua kita. Kalau kita tak buat lagu tu ke orang tua kita, jangan harap kata anak kita nak buat kita. Jangan harap. Kerana kita sendiri pun tak buat dah ke tua kita, lepas tu anak kita nak buat. Oh jauh anak tak buat cerah. Ya jadi lagu tu anak kita kalau kita buat anak pun tak buat. Kalau kita ni buat molek, anak kita insya-Allah dia buat molek lagi. Baik, kalau gitu mana yang kedua sedekah jariah. Yang ketiga ilmu manfaat. Kita ada ilmu, kita mengajar orang mengaji, boleh buat ilmu sebab kita mengajar, dia dah kau boleh pahala. Kita reti seko, ajar orang seko. Orang amal dengan ilmu kita, maka boleh pahala kita. Kita mengajar orang ni mengajar orang lain pula. Orang lain boleh buat amal dengan sebab ilmu dia tu mengajar. Ya mari kau sah. Jadi ilmu dok sapa semua. Lalu tu kau ibu dan bapa, jadi hodol live kita ni ada nak buat apa ni untuk tadika ke untuk masjid sinilah. Dah minta kita pakai masuk 1,500 100 pun ikutlah kita buat jariah, niat jariah kepada kaum ibu dan bapa kita hok sudah meninggal dunia dan hok kita sendiri. Buat jariah. Dan insya-Allah taala maka pada malam ni sekian sajalah.
Untuk saya pada malam ini sekiranya ada salah silap, dan haraplah kita maaf bersama. Kerana manusia pada awal dah saya royak kita ni nak lari tak leh daripada salah dan silap. Pak kita duk nasihat, duk royak, duk kecek ni tak ada kerja lain melainkan untuk kita nak nasihat kepada diri saya sendiri dan kepada kaum ibu dan bapa yang ada daripada kita di masjid pada hari ni. Nah, rupa nasihat ni rupa ni. Kita nasihat ni seolah panggil kita sepak bola ke dinding. Sepak bola ke dinding ni sepak tung-tung je kelik kita kelai. Sepak tung-tung je klik kita klik. Mana duk kecek duk pot sebagai nasihat pada diri saya sendiri dan pula kepada kaum ibu dan bapa yang ada pada hari ini dan juga yang duk tengok live kita pada hari ini. Baik, alhamdulillah. Nah, saya ni terima kasih banyak-banyaklah kepada apa kita di sini yang mana sanggup kita duk sampai sudah pada hari ini dan semenjak pada kita buat lagi 2 malam semalam walaupun hujan sekalipun apa kita pun mari juga tanah enak yang terpakat satu padunya dan pentingnya dalam ilmu agama Allah dan untuk mari nak belajar, mari nak mengaji. Dan saya haraplah sekadar panggil kita mari dengan ceramah ni sebagai nak semangat untuk kita nak berasa nak amal ibadat. Lalu tu selepas daripada ni setiap kali ada majlis ceramah agama ni kita pisah pakai walaupun sebulan sekali, 2 bulan sekali dan kita pakai boleh mari tu baik. Penting sekalinya apabila dengar ceramah dah jadi semangat untuk kita nak mari semaya jemaah di masjid, semangat untuk kita nak buat amal ibadat, semangat untuk kita mari nak mengaji minggu. Dan apabila kita mari semua minggu mari tak berhenti jemaah mari dan kita terikat dengan masjid ni, kita pasal saya nak tinggal awak, nak saya dah. Dan kita mari semaya nak waktu dah saya. Nak tinggal apa saya. Dan mula kita tagi ya kau panggil malah, kau malah bono kita tagi kau malah esok pun bahasa malah. Ya apabila hati kita kau gelak ya kau gelak. Dan terang kita mari semua. Mari bahasa cerah, hati kita kau bersih, minta bertobat pada Allah, doa pada Allah. Tuhan bersih hati kita, soal bersih. Kau bahasa rajin, kau kasih. Buat hati bersih, kau bahasa nak mari masjid. Maknanya boleh tahu siapa dia hodo mari terikat masjid, mana dia tu ada Allah Taala wi taufik hidayah ke dia dah. Allah Taala buka mata hati ke dia dah. Tak ada mari lagi kita berdoa, mudah-mudahannya ya mari. Sebab itu orang mari kena bersyukur kepada Allah. Karena Allah Ta'ala pilih kita boleh mari semaya di masjid. Kenapa? Karena banyak lagi tak boleh mari. Tak boleh mari, mungkin Allah Ta'ala tak jemput dia lagi. Lalu tu kita dengan orang ceramah agama dah. Kita mari duk mengaji dah. Kita ubah lah diri kita. Hijrah kita dengan nak tahu dia tak berubah, mana tak ada arti kita dengan ma'al hijrah. Lalu tu apabila dengar dah, kita kena ubah. Rajin lagi, baiki diri kita molek lagi insya-Allah Ta'ala. Itulah saya untuk pada malam ni dengan kata wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tad'a fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam.